اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أسجد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripadanya serta inayah dapat kita berada pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah kita berkaitan dengan fiqh daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita berhenti pada cetakan terjemahan bahasa Melayu ni pada surah 79 ke surah 79 pada perenggan 451 pada kata muallif walau syakka fi fi'lin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Jadi ni kita undur satu pada kata muallif wal khatwah tu. Sebab kita nak tunjuk sini. Minggu lepas kita mungkin tak apa jelas ataupun kita nak tunjuk bagaimana pengiraan langkah tu. Kata dia wal khatwatu bi fathi al kha al marratu wa hiya huna naqlu rijlin li amamin aw ghairihi fa in naqala ma'aha al ukhra walau bila ta'aqubin fa khatwatani kama i'tamadahu shaykhuna fi syarh al minhaj lakin alladhi jazama bihi fi syarh al irsyad wa ghairihi anna naqla rijlin ma'a naqli al ukhra ila muhadatiha wila'an khatwatun faqat fa inna qala kullan 'ala at-ta'aqubi fa khatwatani bila niza'. Sekali langkah itu di sini adalah memindahkan satu kaki ke depan atau selainnya. Maka jika dia memindahkan serta kakinya satu lagi walau serta berturutan maka dua langkah. Seperti mana yang dipegangi oleh Syekh kami di dalam Syarah Minhaj, iaitu Ibn Hajar dalam Tufah dia lah. Jadi kalau Tufahnya bergerak satu langkah ke depan dikira satu, gerak sekali kaki hak selagi tu kira dua. Akan tetapi yang dia jazamkan, yang diputuskan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Syarah Irsyad, dalam kitabnya Fathul Jawad Syarah Irsyad, dan selain daripada Syarah Irsyad, bahawa memindahkan satu kaki serta memindahkan yang satu lagi kepada sejajarnya berturut-turut adalah satu langkah sahaja. Jadi atas kaul Ibnu Hajar sendiri ada dua pandangan. Maka jika dia memindahkan setiap satu kaki beriringan yakni tidak berturutan, ta'aqub makna selepas satu buat satu lagi, maka ia dua langkah tanpa pertengkaran, makna tanpa ada khilaf. Jadi isunya kira langkah tu berwarna lah. Jadi dalam Syarah Minhaj, hak ni kira satu, hak ni kira dua.
Tapi waktu jadi beratlah sikit tak. Jadi yang dalam syarah irsyad dan juga kitab lainnya, Ibn Hajar kata, dan kita pegang hak ni, lah mudah ni. Hak ni satu, letak sejajar, letak, kita panggil tarik, eret. Eret pada tempat yang sama, itu dikira baru satu. Nampak? Kita gerak, kita eret ni satu. Baru kira satu. Baru kira satu. Mak ni dalam Fathul Jawad, syarah irsyad. Kira bakar ni lah senang. Kalau tidak, dalam kitab Tuhfah ni, mak ni satu, mak ni kira lain pula ni dua. Jadi mungkin payah dah sikit. Jadi hak mudah sikit pandangan, kita ambil selakar eret yang kepada setetangan tu dikira sekali, ikut sekali. Satu package. Satu package. Jadi kalau gerak satu, ni kira, tapi mana? Kira berturut tak. Jangan ada ta'akub. Kalau ada ta'akub ni satu, lepas tu gerak pula ni. Kalau ni, kalau gerak dah satu, ni dua lah. Sebab dia berlainan tu. Dia kira pergerakan berlainan. Nak ni satu gerak sekali. Kalau gini hanya eret gini tak apa. Tapi kalau berhenti, lepas tu ada senggang tu, kita gerak satu lagi tu tanpa khilaf tu kira dua. Yang dikira satu tu, ni sekaligus. Gerak satu ni sekaligus. Cepat lah. Cepat lah. Lambat lah. Dia tak cepat, dia biasa dia tak. Kita biasa, dia gerak biasa je. Rasa automatik. Automatik. Dia jangan gerak gini, nak berhenti. Lepas tu gerak pula sekali. Itu dua lah. Nampak? Itu kalau gerak letak setetang. Yang tak, kalau letak pada tempat yang berasingan, maka dikira dua. Satu, dua. Satu, dua. Ni tak mesti depan, kiri pun sama. Tak, ke kiri gerak. Ke kanan gerak, ke kiri gerak. Undur ke tak kira? Sama. Lepas tu kata ila ghairihi. Undur belakang ke mana? Kiri ke? Jadi itu dikira satu langkah. Hak yang eret itu automatik tu kira satu package. Itu je lah hak kita nak terang kaitan dengan tu, iaitu pergerakan itu jelas lah tu Maka kalau nak isi sah, gerak isi sah, maknanya tak nak masalah lah. Kita gerak dua kali, jangan lebih. Jangan tiga dan lebih. Satu, dua. Dua dah kira. Nampak tak? Satu, dua. Kalau gini satu, dua. Tak dua dah, satu lain pula. Tak? Kalau kita berhenti dah, satu, dua, satu lagi. Satu lagi. Betul lah, kita buat dua kali. Tapi sebab kita dah berhenti, kita dah bergosang satu. Ni satu pula. Campur dua memang dua. Satu tambah tu memang dua. Tapi kalau bolehnya tiga betul. Satu, dua, tiga. Ataupun betul. Satu, dua, tiga. Betul tak lihat? Satu, dua, tiga. Tapi kalau satu pula. Berhenti tu kan? Dia tidak berturut-turut. Tak berturut-turut tak kira lah. Kira satu je lah. Satu. Boleh. Jadi jangan salah faham. Maknanya kata jangan buat 3 langkah lebih. Dia kata kalau langkah kecil. Langkah kecil dia buat. Tak dah apa. Tak boleh 3 ke batas. Tak, bukan 3 gitu. Dia kira tak boleh berturut-turut. Faham tak? Takut kau faham. 1, 2. Tak dah hafal ni. Tak dah hafal tadi dah. Tak. Takut dia 3 tu. Bukan. Dia berturut-turut tu tak boleh. Belok jalan orang. Belok jalan orang. Okey. Jelas Tak 3 tu atas. Ya.
Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, kata dia, walau syakka fi fi'lin aqalilun huwa aw kathirun fala butlana wa tabtulu bil wasbati wa illam tata'addad. Jikalau disyokkan pada satu perbuatan, syok adakah ia sedikit atau banyak, maka tidak batal. Kalau syok sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Tidak batal lah, ambil sikit. Batal sembahyang dengan melompat, sekalipun tidak berbilang. Sekali melompat batal. Dia melompat ni dikira perbuatan yang yang fahish, perbuatan yang melampau. Yang melampau dan menyalahi situasi semayang, yang tidak sesuai dengan semayang. Waktu sekali lompat pun walaupun dekat dikira batal dah. Ya, jadi walau syakka fi fi'lin, kalau seorang tu syak pada perbuatan, aqalilun huwa, adakah dia tu sikit atau kathir atau banyak, fala butlan, maka tidak batal. Kalau syak sikit banyak, contoh kita pecah kasut ke, ataupun beki baju ke, ni banyak ke sikit? Banyak sikit. Kalau hukum asal hak banyak tu mendatang, hukum asal semayang sah. Kira hak sikit. Ya, habis. Wala la tabtulu biharakatin khafifatin wa in kathurat wa tawalat bal tukrahu katahriki asbu'in atau asabi'in atau asabi'a atau tahriki asabi'a fi haqqin atau subhatin ma'a qarari kaffihi atau jafnin atau syafatin atau dhakarin atau lisanin li'annaha tabi'atun limahaliha al-mustaqirrati kal-asabi'i walidhalika buhitha anna harakatal lisani in kanat ma'a tahwilihi an mahallihi abtala thalathun minha. Qala shaykhuna wa huwa muhtamalun. Kata dia, tidak batal sembahyang dengan gerak-gerak yang ringan. Hak tadi batal, gerak-gerakan yang besar, gerak yang ringan. Sekalipun berturut-turut, ni anggota kecil lah ni. Sebaliknya ia makruh, tapi makruh je lah. Contoh seperti menggerakkan satu jari ataupun beberapa jari. Satu jari ataupun beberapa jari, tak apa, jari beberapa jari makna tak mesti satu. Banyak pun jari. Sebab jari itu sendiri dikira kecil. Pada menggaru atau pada biji tasbih, atau pada biji tasbih. Serta tetap pada tapak tangan. Ditulis benda situ, terjemah tu. Biji tasbih. Memutar tasbih. Serta tetap pada tangannya, atau kelopak mata, atau bibir, atau zakar, atau lidah, kerana ia mengikut tempat yang tetap tu. Sebab apa? Sebab itu anggota kecil ujung, tak cabang-cabang. Jadi hak tepat, hak asal tapak tangan tu tetap, maka hukumnya tak apalah, jari gerak pun tak apa. Sama seperti jari-jari. Kerana demikian itu dibahas bahawa gerakkan lidah, jika ia serta mengubahkannya dari tempatnya, membatalkan sembahyang oleh tiga pergerakan lidah. Kata Syekh kami, ia boleh diterima. Itu satu ihtimal.
Okey. Ini perbincangan yang hak tak batal. Tapi hak tak batal pun dibincanglah, hak mana tak batal tu. Kata dia, la tabtulu, tidak batal sembahyang bi harakatin khafifah, dengan pergerakan yang ringan, wa in kathurat wa tawalat, walaupun banyak dan berturut-turut. Walaupun banyak dan berturut-turut. Wa in kathurat wa tawalat, bal tukrahu, bahkan makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Ada setengah kata khilaful aula lah. Katahriki asbu'in, seperti menggerakkan satu jari, atau asabi, atau banyak jari. Dia jari ni dekat anggota kecil. Tak, kita gerak jari aja. Gerak jari dah, ataupun 2-3 jari kan. Itu tidak batal. Fi haqqin, pada contoh garu. Tak. Mana contoh nak garu ke, ataupun kita nak buka butang ke. Kita buka butang kan lah, tak sini tangan, kita gerak jari kan, buka butang. Au subhatin, fi haqqin au subhatin, atau pada subhah, pada tasbih. Nak gerak tasbih. Sebab ada orang semayang, contoh je nak dhabit bacaan tasbih kan, dia guna bacaan subhanallah tu, dia guna tasbih. Dulu guna tasbih putih lah. Sekarang mungkin guna alat tu kan, alat mana? Tekang. Dia nak baca surah contohnya 500 kali. Qul huwallah, contohnya dia guna tu lah. Nak kira dengan 500 kali. Kalau 10 kali boleh tahan, ada 10 jari. Kalau 500 nak kira mana. Ma'a qarari kafihi, beserta tetap tapak tangan. Tapi syarat tapak tangan mesti tetap lah. Tapak tangan jangan bergerak, jari saja. Tapak tangan tu kira besar dah. Jadi jari ni bergerak, tak ada masalah. Tak. Cuma benda itu maknanya sama ada makruh ataupun khilaful aula lah. Au jafnin, ataupun kelopak mata. Kelopak mata dah. Kelopak mata ni anggota kecil lah. Anggota kecil. Okey. Au syafatin, ataupun bibir, gerak bibir. Gerak bibir. Kecil juga. Au zakarin, ataupun gerak zakar. Nampak? Tengah semayang gerak. Jadi dikira anggota kecil. Au lisanin, ataupun lidah. Lidah kita bergerak. Li'annaha tabi'atun limahalliha, kerana semua tadi tu, anggota jari jemari, lagi kelopak mata, bibir dan seumpamanya, dia mengikut bagi tempat dia al-mustaqirrati, tempatnya yang tetap. Jadi jari ni tempat dia pada tapak tangan. Jadi tapak tangan tak gerak tak apa, jari gerak tak apa. Nampak tak? Mata memang tak gerak, cuma kelopak mata tu tak apa. Okey. Kal asabi'i, seperti jari jemari. Jadi tapak tangan tak gerak, jari gerak, tak ada masalah, sebab dia anggota kecil. Jadi kalau nak garunya, makna garu jangan gerak tapak tangan lah, jangan gerak tangan. Ada kita gatal di mana? Kita gatal dekat siku. Tak gatal kat siku. Jadi kita alis sekali je lah. Lepas tu gerak ni lama tak apa lah. Boleh setahun tak apa. Gerak ke ni? Tak apa. Jadi tidak ada masalah. Walidzalika, dari kerana itu, buhitha, dibahaskan, didatangkan permasalahan dari segi perbahasan. Ini biasanya buhitha ni benda yang iftiradi lah, benda hukum masalah yang diandaikan. Anna harakatal lisani, gerak lidah, in kanat ma'a tahwilihi, jika beserta memindahkannya, an mahallihi, daripada tempat dia, abtala thalathu minha, akan jadi batal 3 pergerakan daripadanya. Gimana? Jadi kerana ulama kata kerana jari tak batal sebab tapak tangan tak gerak. Tapak tangan hak tepat asal jari tu, tapak tangan tak bergerak, maka jari saja gerak tak batal. Faham situ sebab apa? Sebab tapak tu tepat asal dia tu tetap. Jadi dibincangkan lidah, mana lidah.
Jadi lidah lagi mana duduk dalam, maknanya duduk pada tempat dia, gerak dalam ni tak batal. Tapi kalau dia keluar daripada tempat dia keluar daripada tempat dia, mana tempat lidah ni mana? Luar mulut. Dia jeler contohnya. Dia jeler lepas tu gerak 3 kali, waktu batal. Sebab dia telah keluar daripada tempat mustaqar, tempat tetap dia, tempat asal dia. Waktu hukum dari segi bahthun. Disebab kiyah dengan asal masalah tadi. Okey. Jadi itu kata Syekh kami Ibnu Hajar kata wa huwa muhtamal. Perbahasan ataupun hukum berkaitan lidah ni ihtimal, boleh ihtimal. Sebab apa? Sebab dia dah keluar daripada tempat asal mulut, jadi luar, maka bila gerak 3 kali, kalau jelek dan bergerak lidah 3 kali, hak tu dikira batal. Okay. Jadi hak ni faham sini, bila masalah yang mubahathah ni biasanya masalah dak muktamad lah, atau bukan dak muktamad, ada khilaf lah. Masalah yang ada khilaf. Sebab itu dalam syarah Bafadhal ke Fathul Jawad Ibnu Hajar, dia kata dak batal sanuh mutlak. Dak batal. Syekh Sulaiman Kurdi kata dak kira dalam luar dak batal, sebab dikiranya lidah tu lekat. Lekat, masih lekat, cuma duduk dalam luar tu dak kira lah. Jadi ala kulli hal isu ni ada khilaf lah. Tapi tak ada orang mayang jelek tau. Orang mayang ada jelek. Jelek ni biasa jarang orang dalam mayang orang dak buat gitu dah. Luar semayang tu dia jadilah. Okey. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, jadi 3 kali gerak kalau lidah di luar tu batal. Dengan ada khilaf lah, wa huwa muhtamal. Wa kharaja bil asabi'i al-kaffu fatahrikuha thalathan wilaan mubtilun illa an yakuna bihi jarabun wa la yasbiru ma'ahu 'adatan 'ala 'adamil haqqi fala tabtulu lid-darurati. Qala shaykhuna wa yu'khadhu minhu anna man ibtuliya bi harakatin ittirariyatin yansha'u 'anha 'amalun kathirun sumiha fihi. Keluar dengan jari-jari oleh tapak tangan. Hak ni hak batal pula ni. Maka menggerakkannya 3 kali berturut-turut membatalkan. Tapak tangan gerak 3 kali batal. Tak, gerak gini 3 kali. Batal. Melainkan bahawa ada kurang pada musalli yang dia tidak tahan. Serta kurang pada adat. Pada adat dah boleh memang negara juga tak tahan. Dan dia tidak tahan serta ada kurang itu pada adat di atas tidak menggaru, maka tidak batal ia kerana darurat. Kata Syekh kami Ibn Hajar, difaham daripadanya bahawa orang yang dibala dengan gerakan tak terkawal yang terjadi perbuatan yang banyak darinya, dimaafkan dia padanya pada perbuatan. Nampak? Jadi ini masalah hak batal pula. Kata dia wa kharaja bil asabi', keluar dengan kata musannif al asabi', jari jemari tadi, al kafu, tapak tangan. Tapak tangan anggota besar. Maka tapak tangan anggota besar, lengan, bahu dan seumpamanya, kaki lagilah besar. Tak? Gatal kena ketik nyamuk di betih. Duduk kagu tak? Tok Imam. Tok Imam ragu. Jadi kaki benda? Kaki bangau. Tak, sebelah kaki. Sebab kaki ni gagu. Dia duk gagu dengan kaki sebelah lagi. Nampak tak? Tok Imam baru habis mak tapis. Habis mak tapis, budak lah. Jadi gatal dengan mayat terawih gagu. Dia kat sebelah dia gagu. Nampak? Dia gagu gini. Ni, 3 kali mata. Anggota besar, tangan pun sama. Tangan 3 kali. Dah, 3 kali tangan. Hak ni pun nama. Okey. Bahu. Maka dia kata, fatahrikuha thalathan wilaan, menggerakkannya 3 kali secara berturut-turut, wilaan secara berturut-turut, mubtilun tu membatalkan dia.
illa an yakuna bihi jarabun, kecuali ada kecuali juga jika ada pada seseorang itu jarabun, ada penyakit kurat. Kata penyakit kata kurat ni. La yasbiru ma'ahu adatan, kurat yang tidak mampu sabar pada adat. Tak mampu sabar bersertanya pada adat. Ala adamil haqi, tak mampu sabar untuk tidak garu, tak kena garu sokmo. Dia kadang kalau mari dak. Dia kadang kalau kurat ni jenis sakit gatal ni, bila dia mari tu tak kena garu juga. Dia masa tak mari tak apa. Bila dia mari tu tengah-tengah sembahyang. Kalau dak tu jadi tak boleh. Maka fala tabtulu lid-darurah, ketika itu tidak batal kerana darurat. Tak batal kerana darurat. Tu tak apalah. Tapi jangan, kalau boleh sabar, boleh tahan, buat juga tu tak boleh. Qala syaikhuna, berkata syekh kami Ibnu Hajar, wa yu'khadhu minhu, maka dipaham daripada kalam ini, anna man ibtuliya bi harakatin ittirariyah, orang yang dibalakan dengan pergerakan yang luar kawal. Ittirari, luar kawal. Yansha'u anha amalun kathir, yang lahir daripadanya perbuatan yang banyak, yang menyebabkan perbuatan yang banyak. Sumiha fi, dimaafkan padanya. Contoh mana? Jenis kepala gerak sama. Nampak tak? Contohlah, kepala gerak. Makan kepala ayam boleh. Jadi kepala gerak sama. Jadi banyak gerak, kalau 3 kali berturut-turut. Kadang tak boleh kawal. Ittirariyah, berlaku sokmo. Yang tidak dalam kawalannya, luar kawalannya, kalau bergerak lebih 3 kali, hak tu dimaafkan. Dimaafkan. Samalah apa lagi? Orang sakit Parkinson ke apa tak? Tak. Ataupun apa-apa sakit lah, yang menyebabkan pergerakan banyak, itu dimaafkan. Itu syarak meraih juga situasi sebegitu. Kata dia, wa imrarul yadi wa radduha ala tawali bil haqqi marratun wahidatun, wa kadha raf'uha an sadrihi wa wad'uha ala mawdi'il haqqi marratun wahidah, ay in ittasala ahaduhuma bil akhar wa illa fa kullun marratun ala mastadhharahu syaikhuna. Memperlalukan tangan dan memulangkannya berturut-turut pada menggaru itu adalah 1 kali. Begitu juga mengangkatnya dari dada dan meletaknya di atas tempat menggaru, 1 kali juga. Iaitu jika berhubung satu daripada keduanya dengan yang lain. Kalau berturut-turut berhubunglah, berterusan. Jika tidak, makna jika tak berhubung, makna buat 2 kali, hot berhenti, maka tiap satunya 1 kali di atas apa yang dizahirkan oleh syekh kami. Jadi contoh dia kata sini, imrarul yadi, melalukan tangan dan memulang balik tangan, menggerak lalu tangan dah tarik balik berturut-turut bil haqqi, kerana sebab garu tadi, tu dikira 1. Contoh kita kata sini, kita garu ni, tolak tarik, imrah melalukan, lepas tu tarik sekali. Tolak sekali. Syaratnya berturut-turut lah, bukan begini pula, lepas tu 2. Wa kadza raf'uha an sadrihi, angkat tangan daripada dada, wa wad'uha ala mawdi'il haqqi, dan meletakkan pada tempat gatal, tempat garu, itu dikira sekali juga. Akak letak ni, kalau akak letak sini, akak letak sini, bukan makna akak 1 letak 1. Ni dikira 1. 1 tu ini tasala ahaduhuma bil akhar, jika bersambung angkat dengan letak tu sekali, macam ginilah sambung. Wa illa, jika tidak, kalau bercerai, maka fakullun marrah, setiap 1 pergerakan tu sekali. Kalau gerak gini, akak, lepas tu gini pula, akak gini, tu akak tu sekali, letak tu sekali. Nampak? Jadi maknanya kalau sekaligus tu sekali lah.
Bila gerak ni sekali, makna sini bila kita guna jari tak ada masalah banyak kali pun. Nampak tak? Kalau gini sekali 2 kali. Ala mastadharahu syaikhuna, atas barang yang dizahirkan pandangan yang dijelaskan oleh Syekh kami Ibnu Hajar. Wa binutqin amdan walau bi ikrahin, dan batal juga dengan sebab bertutur, bercakap dengan sengaja walaupun dipaksa. Syak dah. Dah okey. Okey. Ada soalan? Sebab ni panjang kan. Dia kaki tak tunjuk dia. Makan awet dia. Kaki se. Ha? Kaki dia kan. Dia kaki dia mula se. Dia garuk 3 kali. Dia garuk 3 kali. Se dia 3. Dia garuk banyak kali. Ya akak dia garuk pula. Ya akak dia garuk pula. Ada nak tanya? Dua minit ni. Malam sekali berti. Sekali. Kat lain pula, sekali pula. Sini sekali berti dah. Kat lain pula sekali pula. Jangan berturut-turut. Tak boleh berturut-turut. Makna kalau sini berti, lepas tu buat hak lain pula, kira sekali, hak lain pula sekali. Garu ni ada masalah. Jari. Jangan kalau ni gerak. Tak apa. Jika sekali juga. Agak dia mazhab lain. Mazhab. Tak, dia mazhab lain, dia tak ada tu. Tak ada kira macam kita lah. Tak boleh lah tu. Tak boleh lah. Tu kena jaga. Ambil tuala. Seringus sekali. Tak, 2 kali. Ni berturut-turut ke? Dah kalau ambil tu tak sini sekali. Hati berti kan? Isya berti. Lepas tu dia buat lain, sekali buat lain pula. Kalau dia sapu gini, lepas tu teruk, lepas tu 2 kali. Kalau berturut-turut. Kalau dia berhenti sekali, hak tu sekali, hak selagi sekali pula. Tamat ni noh. Lebih kurang lah. Kena ada perceraian antara satu pergerakan dengan pergerakan hak lain. Tak ada kalau tak ada, ada semayang ajak sikit. Dari kita bakti tak, akan buat operate. Moga selamat belaka lah. Berjaya dan selamat, jadi sihat semua, baik semua. Lepas isyak ni lah kita buat semayang ajak sikit berjemaah, insya-Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.